Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Okey, hari ini kita akan belajar dalam tema 3 lagi, pentingkan kebersihan dan kesihatan. Okey, dalam unit 9 iaitu kita cergas. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, okay, kita tengok tajuk kita pada hari ini iaitu kata perintah. Okay. Okay, sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita tengok dulu apa itu objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menggunakan kata perintah yang betul dalam ayat. Yang kedua, murid dapat membina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah dengan betul. Okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan kata perintah. Okey, kata perintah ni bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Contoh kata perintah ialah sila, jemput, tolong dan jangan. Okey, kita tengok contoh kata perintah yang awak akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, sila. Yang kedua, jemput. Yang ketiga, jangan. Yang keempat, tolong. Yang kelima, harap. Dan yang keenam, usah. Okey, kita tengok kata perintah sila. Okey, apa yang dimaksudkan sila tu? Sila tu maksudnya meminta seseorang melakukan sesuatu dengan tertib dan beradab. Okey, contoh kat sini, sila masuk ke dalam kelas sekarang. Okey, contoh cikgu nak minta awak masuk kelas. Cikgu cakap sila masuk ke dalam kelas sekarang. Jadi sila tu kita guna sebagai kata perintah. Okey, tengok contoh yang kedua. Silalah rasa hidangan yang saya sediakan ini. Okey, jadi cikgu perintahkan. Okey, ada orang perintahkan silalah rasa, maksud suruh rasa hidangan yang saya sediakan ini. Okay, seterusnya kita tengok kata perintah seterusnya iaitu jemput. Jemput, bukan jemput-jemput jemput. Okey, jemput ni bermaksud menyatakan maksud mengajak atau mengundang. Kan? Okey, contoh kat sini, jemput datang ke majlis hari lahir saya esok. Maksud awak ajak, kan? Mengajak atau mengundang kawan-kawan awak pergi ke majlis hari lahir. Okey, dan nombor 2, jemput makan kuih kumuih itu. Jemput, okey, maksudnya ajak, kan? Jemput maksudnya mengajak atau mengundang. Okey, seterusnya. Okey, kata perintah seterusnya harap. Harap ini menyatakan maksud keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu. Okey, contoh apa? Kita tengok contoh. Harap kamu hadir ke majlis hari lahir saya. Maksudnya harapan je lah, kan? Maksudnya dia keinginan nak minta awak lakukan sesuatu. Jadi dia harap sangat datang ke majlis hari lahir. Yang kedua, harap kalian bertenang. Okey, jadi maksudnya meminta semua orang bertenang. Okey, jadi harap kat sini iaitu keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu. Okey, seterusnya kita tengok kata perintah jangan ataupun usah. Kan tahu jangan, kan? Jangan mesti biasa awak guna kat rumah. Mak awak cakap jangan main di luar, jangan pergi ke kedai. So sekarang kita banyak guna jangan, kan? Sebab apa? Sekarang dalam proses, dalam masa kita duduk di rumah PKP ni, jangan apa? Jangan pergi ke luar daerah.
Okey, banyak jangan kan. Maksud kat sini jangan ni menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Kan kat sini larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Okey, contoh, jangan buang sampah di merata-rata tempat. Maksudnya tak boleh. Tak boleh buang sampah kat merata-rata tempat. Sampah tu ada tempat dia, kita kena buang dalam tong sampah. Okey, yang kedua, usah. Usah menangis adik. Okey, jadi maksudnya jangan menangis adik. Maksudnya tak boleh, tak perlulah menangis kan. Tak perlu melakukan sesuatu. Okey, seterusnya. Okey, awak boleh buka buku teks awak, muka surat 55. Okey, kita tengok situasi dalam buku teks berkenaan dengan kata perintah. Okey, dah buka semua? Tengok kata perintah. Okey. Okey, tengok dalam gambar ni ada empat kata perintah yang digunakan dalam ayat ni. Okey, yang pertama, cuba awak tengok. Okey, nampak dalam gambar tu. Okey, mak dan ayah tu, ibu dan bapa tu datang nak melihat anak-anak bermain. Okey, apa permainan ni kalau awak tahu? Okey, permainan ni permainan galah panjang. Okey. Okey, tengok. Dia cakap apa? Murid tu cakap, sila duduk di sini cikgu. Okey, cikgu yang datang kan ke tempat mereka bermain. Jadi dia jemput cikgu dia duduk di tempat duduk tu. Okey, dan sila. Okey, tadi kita tengok kan sila. Okey, mengajak atau apa. Okey, seterusnya nombor 2, jangan. Jangan kan. Jangan tu maksudnya jangan. Jangan apa? Tak boleh melakukan kan. Jangan biarkan dia terlepas. Cakap kat kawan dia, jangan biarkan dia terlepas. Okey, seterusnya. Nombor 3, jemput minum air ini. Dia minta kawan yang yang menjaga air minuman tu jemput kawan-kawan yang bermain tu minum air. Seterusnya, akhir sekali, tolong kawal pemain itu. Dia minta kawan dia tolong kawal pemain itu. Okey, kat sini kita tengok ada 4 penggunaan kata perintah yang betul dalam ayat. Yang itu pertama, sila. Yang kedua, jangan. Yang ketiga, jemput. Dan yang keempat, tolong. Okey, sekarang awak boleh buka buku aktiviti awak. Tengok muka surat 62. Okey, dalam muka surat 62 ni, cikgu minta awak bina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah kata perintah. Okey, berdasarkan gambar tu dan situasi gambar tu, awak perlu membina ayat menggunakan kata perintah yang diberi. Dia dah bagi kata perintah. Okey, contoh yang pertama, harap. Kan? Dia dah bagi. Harap dengar dengan teliti. Maksud cikgu tu harap semua mendengar cikgu tu bercakap dengan baik. Dengan teliti. Okey, yang kedua, kita tengok. Sila. Okey, sila apa tu? Tengah buat apa dalam situasi gambar tu? Tengah beratur. Okey, siapa boleh jawab? Siapa boleh bina ayat kat sini? Okey. Okey, pandai pun. Sila luruskan barisan. Kan? Maksudnya murid-murid tu tengah apa? Berbaris tapi dalam keadaan bengkang-bengkok. Dalam tak lurus. Jadi cikgu tu minta luruskan barisan. Yang ketiga, kata perintah yang digunakan ialah tolong. Dalam situasi tu ada gambar gegelung kan. Lepas tu kawan dia minta apa? Tolong apa? Okey, siapa boleh jawab? Okey, kita tengok ayat dia. Tolong ambil gelung rotan itu. Okey, maksud dia minta kawan dia ambil gelung rotan yang terdapat di kat padang tu. Okey, dan akhir sekali, kata perintah yang digunakan ialah jangan. Kita tengok ayat jangan. Okey, jangan bermain tanpa memakai kasut. Nampak murid tu tak pakai kasut kan? Jadi ada apa?
ada arahan mungkin dari cikgu ke dari kawan-kawan ke, cakap jangan bermain tanpa memakai kasut. Tu ayat perintah. Okey, seterusnya sebelum dah habis awak lakukan latihan di dalam buku aktiviti, okay, awak boleh klik link ni yang cikgu bagi, okay, untuk melakukan aktiviti di dalam live worksheet. Okay, awak boleh selepas awak dah habis, awak boleh screenshot awak punya markah dan letakkan di dalam Google Classroom. Okay. Okay, sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.